tahu nilai majlis ilmu ni, bila dengar je dia akan usaha adjust. Mak dah cakap mak nak pergi ni jadual ni, seminggu 2 minggu dia dah ingatkan anak-anak contoh. Dia dah atur dah bangun. Semalam lagi dah atur, beg letak siap-siap dah dekat mana. Lepas tu nak masak apa, nak bangun awal bang esok ni. Supaya plan dia, kalau kita merancang sesuatu yang baik, sudah tentu Allah akan izinkan. Masya Allah. Subhanallah. Betapa besarnya nilai kita berada di sini pada saat ini. Ada malaikat tak berhenti mendoakan kita. Subhanallah. Allahumma fillahu warhamhu wa tub alaihi. Terimalah taubatnya. Mudah-mudahan doa para malaikat itu Allah terima dan Allah merahmati kita dan masukkan kita dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Pagi yang barakah ni, waktu duha yang mulia ini, para ibu, para jemaah sekalian, pagi ni saya berhajat untuk sama-sama kita bertadabbur. Saya tahu ibu-ibu dah selalu dah tadabbur, terutamanya surah Ad-Duha, dah biasa dengar. Tapi boleh tak pagi ni kita sama-sama tadabbur sekali lagi? Boleh ya? Subhanallah. Siapa yang ada bawa Quran, siapa tak bawa, saya kira kita semua dah hafal surah Ad-Duha insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Dan kita akan sentuh tajuk kita. Sebab perbincangan tajuk tu sebenarnya umum. Jadi kita akan sebut juga daripada surah Wadduha ini tentang berkaitan dengan khusus tentang kita para wanita sekalian insya-Allah. Subhanallah. Okey, kita baca sama-sama ya. Boleh ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuatkan suara ya para jemaah sekalian daripada depan sampai belakang. Kita alunkan bacaan surah Ad-Duha dengan makhraj, cuba dengan makhraj yang betul, dengan suara yang jelas ya. Okey, lagi sekali kita sama-sama isti'azah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Kita baru selesai membacakan surah Ad-Duha, di antara surah yang banyak fadilatnya, di antara surah-surah yang agung di dalam Al-Quran. Sebelum pergi kepada surah Ad-Duha ni, ada sejarah ataupun sebab nuzul, sebab turunnya surah Ad-Duha. Kalau kita tengok sejarah, tidak ada satu surah ataupun wahyu yang ditahan lebih lama melainkan sebelum turunnya surah Wadduha. Masya Allah. Surah Wadduha diturunkan oleh Allah setelah 6 bulan wahyu tak turun. Berapa lama ibu-ibu sekalian? 6 bulan. Ingat sikit berapa fakta yang kita akan kongsi bab surah Ad-Duha ni, balik dengan niat kita nak bercerita kepada suami, anak, siapa-siapa yang ada di rumah. Sebab itu saya suka tengok bila ada meja ada ni. Jadi kita buat tadabbur sikit, jadi kita boleh buat catatan kan. Hidup kita kena ada niat bila menuntut ilmu nak menyampaikan. Betul tak? Sebelum tu saya pun nak cerita bab menyampaikan ni. Kan Nabi sebut balighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Maksudnya kalau sikit pun jadilah.
Kalau kita cakap benda yang baik pada cucu hari tu, alhamdulillah, itu dikira sebagai sedekah. Saya dengar cerita ni daripada Ustaz Tuan Padang tu. Ustaz apa namanya? Ustaz Nur Hisham Tuan Padang. Dia cerita kisah benar. Dia kata ada berlaku di Syria ataupun di mana, saya pun lupa. Ada seorang lelaki tu. Dia dengar macam kita lah ni dengar kuliah hari ni kan, dengar ceramah. Lepas tu dalam ceramah tu, penceramah tu menerangkan, menekankan tentang apa? Supaya ambil peluang memperbanyakkan menyampaikan ilmu pada orang lain. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Dia pun ada terdetik Allah bagi hidayah, ada niat, ada nekat nak menyampaikan. Jadi sepanjang dalam ceramah dalam lebih kurang 2 jam, dia hafal satu hadis yang disebut-sebut oleh penceramah tu. Penceramah tu bacakan satu hadis Nabi yang berbunyi, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Pernah dengar tak? Pernah dengar kan? Jadi pakcik ni, orang kampung, orang biasa ni, bila dia pegang hadis tu, bila dalam perjalanan nak keluar daripada masjid, dia jumpa orang nak masuk masjid, dia tahan, dia pun bacakan hadis. Kalimatani habibatani. Dalam perjalanan balik, dia jumpa beberapa orang, dia mesti tahan. Kalimatani habibatani. Nak sampaikan. Kemudian bila sampai rumah, jumpa isteri, ulang. Bila duduk kat meja makan, dia pun ulang. Itulah rutin dia dalam beberapa hari, tiba-tiba dia accident koma. Lepas tu sampailah satu ketika doktor nampak mulut dia macam nak sebutkan sesuatu daripada koma. Bila doktor letak telinga dekat mulut dia, rupanya dia sebut apa? Kalimatani habibatani sampai habis. Kemudian dia menghembuskan nafas yang terakhir. Subhanallah. Maksudnya umur yang seperti itu dah tua, akhir kehidupan dia Allah pilih dia dalam keadaan menyampaikan ilmu kepada orang lain. Subhanallah. Ini sangat besar ganjaran dia. Sebab apa? Kita ni kan selalu dah banyak ilmu, kita selalu dengar sana sini. Tapi nak menyampaikan tu, kita tak ada kekuatan, betul tak? Sebenarnya tak ada kekuatan ke kita tak cuba? Kita tak cuba. Bahkan kalau saya tanya ibu-ibu di sini, siapa yang ada hafal satu je hadis Nabi? Ada tak siapa kat sini hafal satu hadis? Wallahu alam. Tak apalah Ustazah, rahsia masing-masing. Bila tanya ada tak yang hafal hadis Nabi, mereka jawab insya-Allah. Insya-Allah tu tak hafal tu. Kalau hafal ni, kita kata kita cintakan Nabi, tapi satu hadis Nabi pun tak hafal. Agak-agak nak jumpa Nabi malu tak? Betul ke sayang Nabi? Betul ke cinta Nabi? Jadi untuk permulaan hari ini, maksudnya antara hikmah hari ini, ilmu dapat, boleh tak ibu-ibu sebelum mati hafal satu hadis Nabi? InsyaAllah. InsyaAllah. Adalah bekal untuk jumpa Rasulullah. Malu tak hafal walaupun satu hadis Nabi SAW. Hadis tadi tu ibu-ibu boleh cari dalam YouTube. Kalimatani, akan keluar nasyid. Anak-anak, cucu-cucu kalau dengar, kita pun ulang banyak kali, kita boleh jadi hafal. Kalau cari dalam YouTube ada keluar. Saya tak pandai sangat tapi boleh sikit-sikit. Kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan saqilatani fil mizan. Pernah dengar tak lagu tu? Nasyid tu. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimah yang dicinta oleh Allah, sungguh ringan pada sebutan, namun berat pada timbangan. Maha suci Allah dan pujian baginya, Maha suci Allah yang teragung. Subhanallah, sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Nabi. Alhamdulillah anak-anak saya kecil-kecil pun hafal. Kalau dalam kereta tu bukan apa, sebab orang buat lagu. Kita pun boleh. Kurang-kurangnya cari hadis tu, kalimatan keluar, cuba hafal. Sebab apa hadis tu membawa masuk apa? Dua kalimah yang sangat Allah cinta.
Yang ringan pada lidah nak sebut mudah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tetapi pemberat timbangan amal, Nabi kata. Pemberat timbangan amal. Esok kalau amalan tak cukup untuk masuk syurga, ini jadi pemberat timbangan kita. Zikir apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dah berapa lama tak zikir ni? Alhamdulillah ada. Setiap hari pastikan ada mengucapkan kalimah zikir ni. Kita bukan menarik ataupun menjemput cintanya suami, ataupun cintanya anak, ataupun cintanya cucu, ataupun kawan-kawan. Tapi dengan dua kalimah tadi, kita sedang menjemput cintanya Allah. Bila kita memiliki cinta Allah, semuanya akan menjadi milik kita. Apa lagi yang lebih mahal daripada kita menjemput cinta Allah Subhanahu Wa Taala? Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi nak sebutnya, tadi tu kan, kita catat dengan niat kita nak sampaikan. Ataupun balik ni cubalah tulis dalam WhatsApp, patut share. Hari ni ilmu yang Umi, yang ibu dapat, share pada anak. Subhanallah. Itu yang kelompok yang kita mampu sampaikan. Betul kan? Allahu Akbar. Jadi nak cerita surah Wadduha ni, 6 bulan wahyu ditahan, wahyu tak turun. Sampai ketika itu, kaum musyrik di Mekah ni, tahu tak dia cakap apa pada Rasulullah? Kaum musyrik ketika itu mengatakan bahawa Muhammad bukan jadi Nabi lagi, sebab wahyu dah tak turun. Yang kedua, mereka kata Muhammad sudah pun gila. Sebab apa? Nabi Muhammad kelihatan ketika itu naik turun bukit. Pagi naik, tak lama turun, petang naik lagi, tengah hari turun naik bukit. Sedang mencari-cari, mana wahai kamu? Malaikat Jibril, kenapa engkau tak ada turunkan wahyu seperti biasa? Ya Allah, betulkah sebagaimana yang mereka kata, aku bukan nabimu lagi? Bayangkan kita kalau satu hari tak boleh berhubung dengan orang yang kita sayang, anak kita. Telefon pagi tak boleh, mesej tak balas, tengah hari pun tak boleh, petang pun tak boleh. Agak-agak kita buat apa? Resah, gelisah. Rasa petang tu juga, bang, mai kita pergilah bang, rumah anak pun tak jauh, dalam 3 jam je, kok berlaku apa-apalah. Kenapa tak boleh nak kontak ni? Kita mungkin drive, bawa, ajak suami pergi, betul tak? Sebab terputus hubungan satu hari ya. Tapi Rasulullah diuji dalam peristiwa ini bukan satu hari, bukan 1 bulan, bukan 1 minggu, tapi 6 bulan. Terputus surat cinta daripada Allah, tak ada khabar berita. Apa kedudukan ni? Betul ke ni? Allah telah membiarkanku, Allah telah meninggalkanku. Aku buat salah apa? Duduk tanya, naik turun bukit. Sampai orang kata Muhammad sudah gila, Muhammad ditinggalkan Tuhan dia, Muhammad bukan jadi Nabi lagi. Macam-macam fitnah yang berlegar. Sampai Rasulullah terdetik dalam hati, benarkah aku bukan lagi Nabi? Kenapa Allah membiarkanku? Pernah tak ibu-ibu sekalian, hidup kita melalui saat ni? Kita rasa suami tak endahkan kita, anak buat tak tahu, kawan tak tahu. Lepas tu doa pula Allah tak tunjuk. Kenapa Allah? Kenapa Allah tak tunjuk? Ya Allah, aku doa saban hari, aku buat amalan-amalan ni. Kenapa suami tak berubah lagi? Kenapa anak tak berubah? Kita rasa kita dibiarkan, kita rasa kita dipinggirkan, kita rasa Allah tak tolong kita, kita rasa Allah tak sayang kita. Betul kan? Sebab itu, bila turunnya surah Wadduha ini, subhanallah, satu kebahagiaan yang sangat besar. Bahkan ada para ulama mengatakan, kesedihan Rasulullah saat ini lebih sedih ketika kehilangan anak lelakinya. Maksudnya punya resah gelisah, menangis Rasulullah, ketakutan, sedih Rasulullah melebihi daripada kehilangan kematian orang yang disayangi. Masya Allah. Sebab terputus surat cinta dengan Allah kan. Okey, baiklah, kita tengok satu persatu ayat daripada surah Wadduha. Allah memulakan dengan Wadduha. Waw tu waw apa? Ibu-ibu kalau belajar, saya rasa kat sini mungkin banyak belajar kot ni, belajar tadabbur. Ada kelas tadabbur Al-Quran tak? Subhanallah. Ada kelas ni tak? Kelas bahasa Arab? Tak ada. Tak apa. Waw tu, kalau siapa pernah belajar, waw tu maksud dia waw qasam, iaitu waw sumpah. Yang duduk depan Wadduha tu. Waw tu. Kalau duduk di tengah-tengah, dia boleh jadi dan. Jadi di situ Allah berfirman dengan kalimah Wadduha, iaitu demi waktu duha. Allah bersumpah demi waktu duha. Sekarang waktu apa ni ibu-ibu? Waktu duha ni. Sekarang siapa yang bersumpah?
Allah yang bersumpah. Allah bila nak menyatakan sesuatu, Allah tak perlu bersumpah untuk menyatakan sesuatu, nak menguatkan. Betul atau tidak? Sebab Allah yang ciptakan, Allah yang tentukan, Allah yang atur semua perkara. Tapi bila Allah memulakan dengan kalimah sumpah, nak kata benda ni betul-betul besar. Benda ni betul-betul penting. Wadduha, demi waktu duha. Kalau saya bersumpah, ibu-ibu tak percaya, memang tak pelik sebab saya manusia biasa. Kalaulah saya bersumpah, contoh, saya bersumpah sekejap lagi akan duduk bersama kita yang hadir bersama ni, Perdana Menteri kita Tun Mahathir akan datang sekali kuliahan. Percaya tak? Tak percaya. Saya kata saya bersumpah. Memang kejap lagi ni ada mesej ni. Kejap lagi dia sampai. Nak ikut kuliah sama. Percaya tak? Ustazah cakap tak percaya? Harus saja, betul kan? Memang taklah. Memang taklah. Subhanallah. Nak sebut kita kalau manusia bersumpah tak pelik, betul kan? Sebab kita lemah, sebab kita tak ada apa-apa. Tapi bila Allah mula guna perkataan dengan sumpah, ini satu benda yang Allah nak menyatakan, bagi perhatian, ini sangat penting. Allah nak bagi keyakinan, sedangkan Allah tak bersumpah pun kita yakin. Sebab Allah itu Tuhan sekalian alam. Tapi bila Allah sebut wadduha, demi waktu duha. Sebab apa? Waktu duha akan mengeluarkan satu cahaya. Cahaya apa? Cahaya yang sejuk. Betul tak waktu duha? Waktu duha start pukul berapa ibu-ibu? Kalau subuh habis pukul berapa? 7. Subuh habis pukul berapa sekarang? Belakang, pukul berapa subuh sekarang ni? 7.20 habis. Jadi waktu duha dia start 20 minit selepas waktu syuruk. Maksudnya habis waktu subuh. Jadi dalam 7.40 itu dah boleh solat duha. Kan waktu duha ni cahaya dia keluar macam mana? Sejuk, betul tak? Cahaya bersih, suci, betul kan? Subhanallah. Bayangkan ya, daripada malam yang kelam tiba-tiba keluar cahaya duha. Rasulullah ketika terputus wahyu dengan Allah, hidupnya seperti gelap, suram, gelisah, rasa gelisah. Tiba-tiba keluarlah cahaya, datanglah wahyu Allah. Betapa bahagia, betapa gembiranya Rasul bila melihat cahaya daripada Allah, ibarat cahaya duha daripada malam.